Okay. Okay. Next question. Sekampit kacang hijau ditimbang menggunakan alat pengukur seperti dalam Rajah 2.1. Rajah 2.2 pula menunjukkan kedudukan ketiga-tiga pelunsur pada alat pengukur itu. So ni 3 skill yang cikgu cakap tadilah, dah ada 3. Dekat sekolah semua dah pernah guna tak? Ada tak praktikal ke buat timbang pakai ni? Ada tak? Belum. Tak ada belum. lagi lah. Tak ada. Oh, maknanya tapi tahu tak cara baca macam ni kita nak baca neraca 3 alur ni? Tahu tak? Macam tu. Kalau dekat sini ramai tak? Okay, jap. Kita bincang dulu kat sini. So, cara nak kira dia. Sekejap, cikgu ada satu video nak tunjuk supaya kamu semua lebih faham macam mana nak kita nak timbang guna triple beam balance ni. Neraca 3 alur ni. Okay, jap. Okay, ni neraca 3 alur tu lah. Okay. So, macam itulah dia punya, kita nak balance kan. Dia macam manual lah untuk kita kira sesuatu objek tu, berapa jisim sesuatu objek tu. Kalau macam kita pakai elektronik punya jisim, kita just letak, dia akan terus ada berapa jisim dia yang berat dia kan. So yang ni kita kena kira sendiri, balance kan sampai kita dapat berapa dia exact amount of
mass yang untuk sesuatu objek tu. So untuk sini dia dah cakap bila dia dah tunjukkan ni, kita just tambahkan je ke semua ni. So dekat sini kita mula tengok yang ni 1000 gram dulu. Maknanya yang paling tinggi lah. Tak kisahlah. So dekat sini dia 70. Dekat sini yang skala kedua adalah 600. Skala yang ketiga 3.2. So lepas tu kita tambahkan je semuanya. Jadi 673.2. So tu jawapan dia, gram. 673.2 gram. Okay, next question. Okay, rajah 2.3 menunjukkan satu penyiasatan untuk menentukan isi padu 5 kunci logam yang sama saiz. Apakah kaedah yang ditunjukkan dalam rajah 2.3? Mana dia letak kunci untuk naikkan air, tengok volume air tu menaik. Hana boleh beritahu jawapan untuk B1. Kaedah yang ditunjukkan tu. Hana ada Hana. Cikgu saja nak panggil semua orang sebab nak biasakan. Tak ada juga. Nabil Wafi boleh jawab? Boleh? Okay, apa kaedah dia? Saya jawab kaedah pepeja tidak sekata. Okay. Jawapan awak kurang tepat dekat situ. Okay, terima kasih. Jawapan dia adalah dia tanya metod apa yang kita gunakan untuk rajah yang ditunjukkan. Maknanya dekat sekolah atau sebelum ni ada kelas sebelum ni ada tak belajar pasal water displacement ataupun apa tu, kaedah sesaran air. Ada kan? Ada. Jadi jawapan dia adalah kaedah sesaran air. Sebab kita nak tengok untuk volume untuk sesuatu tu dengan air, dengan volume air. Kaedah sesaran air. Water displacement method. Maknanya silinder ni dia mula 30 ml. 1 ml tu kalau kita nak kira volume juga pun 1 ml tu dia bersamaan 1 cm cube lah juga. So dia samalah dengan kalau dia tanya volume kan. So bila dia masukkan 5 kunci logam ke dalam 30 ml, air tu akan menaik kepada 42 ml. Jadi dia tanya pula, berapakah isi padu bagi 3 kunci logam? What is the volume of the 3 metal keys? Kalau kita nak kira isi padu untuk 5 logam, macam mana? Siapa tahu calculation dia dekat sini? Siapa boleh share calculation untuk water displacement method ni, untuk kaedah sesaran air? Apa nak tanya? Fayad Nizal Amsyah. Boleh tak jawab? Isi padu 3 kunci logam ialah 12 ml. 12. Untuk berapa logam? 3 kunci logam. Untuk 3 kunci logam. Okey, jawapan, terima kasih. Jawapan Fayad kurang tepat. Okey, cikgu ajar macam mana nak kira, kita cari volume untuk 3 isi padu 3 kunci logam ni. Pertama sekali kita kena tolak 42
ml ni tolak dengan 30 ml. Maknanya 30 ml. Jadi kita akan dapat 12 isi padu. Kita dapat 12 isi padu ni bersamaan 5 kunci. Sebab tadi dia letak 5 kunci kan. So 12 ml ni bersamaan 5 kunci logam. Lepas tu tapi dia dekat sini dia nak 3 kunci logam. Jadi kalau nak cari 3 kunci logam kita kena buat apa? Bahagi. So 12 bahagi 5. Ni jangan lupa sebab dia kata 3 metal keys, 3 kunci logam. So jangan baca betul-betul lah dekat sini, takut nanti salah kira. So macam buang markah, 1 markah. So 12 ml bahagi dengan 5 bersamaan 2.4 kunci 2.4 ml. Lepas tu dia nak maknanya 2.4 ml ni bersamaan 1 kunci logam. Jadi kita nak cari 3 kunci logam. So 2.4 darab dengan 3. Dan apa jawapan dia? 7.2 cm. 7.2 ml. So jawapan dia 7.2. Siapa dapat jawapan betul? Ada yang betul tak? Dapat jawapan betul tak? Dapat 7.2. Okay ke? Tak ada. Okay. Kalau macam tu, macam ni lah kiraan dia. Senang je. Just tolak volume yang kedua ni. Tolak dengan initial volume yang pertama. Volume yang first kali. Lepas tu just bahagikan dengan untuk kita dapat isi padu kunci logam tu. Lepas tu bahagikan berapa kunci logam yang dia nak. Okay. Soalan yang ketiga. Okey, rajah 3 menunjukkan beberapa jenis hidupan dalam sebuah kolam buatan. Okey, 1 kita ada ikan sepat. 2 ada teleport. Tak tahulah tapi water lilas lah orang panggil kan. Bunga air. Lepas tu ada siput. Jentik-jentik dalam bangau. So ni untuk kita panggil siratan makanan lah kan dalam subjek topik siratan makanan. So untuk berdasarkan rajah 3 ni, kita kena bina 1 siratan makanan. Okay, first kali kita tengok apa? Apa yang pertama sekali kita kena letak? Teleport. Teleport. Okay, betul. Kenapa kita kena letak teleport tu dulu? Teleport tu Sebab dia adalah tumbuhan. teleport tu sumber pengeluaran. Ya betul. Bagus. Teleport ataupun water lily. Okey. Lepas teleport. Siapa yang makan teleport ni? Ikan sepat ke? Ke jentik-jentik? Jentik-jentik. Lepas tu ada lagi satu yang boleh makan teleport ni siapa? Siput. Okey betul. Jentik-jentik. Ataupun mosquito larvae. Dengan snake atau siput. Kenapa jentik-jentik dan siput ni kita letak selepas teleport? Sebab apa?
Sebab dua haiwan ni adalah herbivore yang makan teleport ni. Teleport ni adalah yang apa? Ya? Macam mana jentik-jentik makan? Macam mana jentik-jentik makan? Dia selalu dekat dekat bawah. Dia kan dalam air kan. Dia akan makan apa tu? Dekat bahagian apa roots, apa tu akar. Dia akan ada dekat dalam air tu, so dia akan makan cebisan-cebisannya daripada teleport ni. Macam tu. Macam lagipun akar-akar dia pun dah akan menyerap tu kan, apa akan keluarkan nutrisi ataupun dia punya cebisan tu. So jentik-jentik yang ada dalam air tu akan serap daripada air tu sendiri ataupun daripada daripada teleport tu sendiri juga. Cuma dia makan sikit-sikit lah, tak adalah dia gigit. Dia macam sudut-sudut macam tu. Lepas tu, lepas herbivore. Siapa pula yang makan jentik-jentik dengan siput? Ikan sepat. Okey, betul. Ikan sepat. Ikan sepat ni yang orang selalu buat ikan masin tu kan. Cikgu pun baru tahu nama English tu gurami. Okey. Lepas tu, siapa pula makan ikan sepat ni? Last kali. Bangau. Okey, bangau. Bangau. Ni bangau ni adalah predator lah sebab dia boleh makan ikan ataupun egret. Macam mana nak draw? Sekejap Okay, teleport. Okay, dia macam hodoh sikit cikgu. Okay, lepas tu jentik-jentik ikan sepat makan. Lepas tu kadang-kadang bangau pun ada makan siput juga. Betul. So barulah dia food web, dia siratan makanan. Kalau tak panggil food chain. Food chain panggil apa? Rantaian makanan. Kalau rantaian makanan dia ada satu line je kan. Kalau siratan makanan ni dia macam sini makan sini, yang ni makan sini. Barulah dia panggil siratan makanan. Okay, so kalau jawapan semua macam ni, dapatlah 2 markah. Okay, setakat ni semua faham lagi kan? Faham. Okay, seterusnya. Jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid terhadap bilangan bangau dalam habitat yang sama. Okay, kita tengok. Sini dia bagi satu table lah, jadual bulan. Ada tak belajar apa tu? Pengubah alih manipulatif dengan apa tu? Responding. Ada tak? Ke tak ada? Ada kan? Okey, ada. Cikgu tak sure bahasa Melayu dia apa. Dulu cikgu panggil ni manipulative variables. Maknanya pengubah alih manipulatif lah. Maknanya bulan. Maknanya dia boleh dimanipulatekan. Maknanya kita boleh ubah benda tu bulan 1, bulan 2, bulan 3. So ni responding variable. Pengubah alih ke? Responding. Pemboleh ubah. Turut betul. Okay, pemboleh ubah. Lagi satu apa selepas apa ni? Selain manipulatif tu? Penggerak balas. Penggerak balas Okay, so bilangan bangau ni kita dia dah memang data yang diberi. So kita tengok dekat sini, nyatakan satu pemerhatian berdasarkan jadual 1. Jadual 1. Okey, kita tengok apa yang saya nak tanya. Okey, Fayad.
Apa yang awak dapat perhatikan daripada jadual 1 tu? Bilangan bangun semakin berkurang. Okey. Okey, betul. Uh, mana tadi? Bilangan bangau semakin berkurang. Ataupun the number of the aggregates is decreasing. Lepas tu, nyatakan satu inference berdasarkan pemerhatian kamu. Sekejap. Cuma nak tanya siapa lagi. Nabil Wafi. Ada tak kat sini? Ada. Okey, apa sebabnya bangau ni semakin berkurang dari segi pemerhatian kamu? Boleh tengok dekat ni juga. Apa tadi? Tahu tak jawapan dia? Lu? Bangau berpindah habitat ke? Bangau berpindah habitat. Kenapa? Apa yang menyebabkan bangau tu berpindah habitat? Kerana kekurangan makanan kot. Ya, itu jawapan yang lagi tepat. Kalau kita cakap bangau berpindah habitat, maknanya tapi kita tak tahu apa punca dia kan. Sebab pemerhatian kita dah bagi tahu kenapa bilangan bangau ni semakin berkurang. So kita kena bagi tahulah kenapa maknanya makanan dia berkurang. Kalau kita tengok kat sini, makanan dia apa? Kita boleh based on dia kata based on ikan sepat. Ya, betul. Cikgu tak tambah draw lagi satu kat sini. Maknanya kita boleh cakap dekat sini apa tu? Bilangan ikan sepat semakin berkurang. So kita bolehlah nak refer balik gambar siratan makanan yang kita buat tadi. Bilangan ikan sepat semakin berkurang. Ataupun the number of gourmet is decreases. Okey, soalan ketiga. Bilangan tumbuhan telepok dipengaruhi oleh bilangan siput. Okey, jadi apa hipotesis yang kita boleh buat berdasarkan pernyataan di atas? Cikgu nak tanya Amirah. Amirah ada tak kat sini? Tadi tak ada. Tak ada juga. Okey tak? Ada. Boleh bagi cikgu apa hipotesis kenapa tumbuhan telepok ni dipengaruhi oleh bilangan siput? Semakin kan? Semakin. Boleh jawapan Amirah boleh berdasarkan siratan makanan tadi, yang A tadi. Itu lagi senang untuk kita jawab. Boleh? Semakin bertambah bulan, semakin bertambah bilangan bangau. Semakin bertambah apa? Bulan. Bulan. Okey, terima kasih.
Tapi jawapan tu kurang tepat sikit je. Kita boleh tengok dekat sini, dia kata bilangan tumbuhan teleport dipengaruhi oleh bilangan siput. Okey, so kita tengok sama-sama kat sini. Apa tu? Teleport ni. Teleport ni dengan siput. So kita boleh cakap kalau cikgu cakap kat sini, siput ni makin banyak, maknanya teleport ni makin sikit ke makin kurang? Sikit. Sikit. Betul. Kalau teleport ni makin banyak, rasa-rasa siput ni makin banyak ke makin sikit dekat kawasan tu? Makin banyak. Makin banyak. So maknanya dia masing-masing tu bergantung antara satu sama lain kan? Maknanya dia ada berkaitan lah kan? Kan? Betul? Okay. So kita boleh jawab dekat situ. Okay, semakin banyak bilangan siput. Mirah jawab tadi betul lah, cikgu tak dengar. Sekejap, tak nampak. Bilangan siput semakin berkurang. Bilangan teleport. Maknanya kalau dalam apa ni? Kalau bahasa Inggeris lah, kalau kat sini ada yang jawab bahasa Inggeris kan. So the more the number of the snail the less the number of water lily. Maknanya makanan kita makin sikit. Samalah macam ni, kalau makanan kita banyak, maknanya lagi ramai lah orang tu kat situ kan. Kalau makanan kita berkurang kat satu tempat tu, buat apa banyak-banyak nak duduk kat situ kan. Mestilah kita akan berpindah kat tempat lain. So macam tu je lah konsep dia. Okay. Oops. Okay, so soalan nombor 4. Rajah 4 menunjukkan langkah-langkah pembuatan tempe. Tunjuk langkah-langkah buat tempe. Langkah 1. Sediakan dan bersihkan semua alatan bahan. Yang biasalah kan, nak sediakan, nak kena bersihkan semua. Lepas tu langkah 2. Rendam kacang soya dalam air hingga kembang. Kemudian rebus hingga mendidih dan buang kulitnya. Lepas tu langkah 3. Rebus semula kacang soya dan tambahkan cuka. Kemudian tapis hingga kering dan biarkan sejuk. Lepas tu barulah dia tabur ragi. Ragi tu yeast. Bahasa Melayu pun ada juga panggil yeast kan. Pada kacang soya tu dan kacau hingga rata. Kemudian bungkus dan simpan dalam suhu rendah. So macam ni lah pembuatan tempe. Yang untuk Rajah 4. Okay, so soalan dia. Mengapakah semua alatan perlu dibersihkan sebelum membuat tempe? Okay, why all equipments should be cleaned before making tempe? Muhammad Sakif. Boleh jawab kenapa kita kena bersihkan semua alatan sebelum kita buat tempe? Boleh jawab Muhammad Sakif. Okay, dia tak ada kot. Siapa lagi? Ifah ada, Ifah. Kenapa kita kena basuh semua alat sebelum kita nak buat tempe? Okay, Untuk membersihkan alatan. Okay. Ya, memanglah bersihkan alatan. Kenapa kita kena bersihkan alatan tu? Untuk membuangkan kotoran pada alatan itu. Okay. Okay, betul. Buang kotoran dan juga mikroorganisma.
Sebab mikroorganisma ni lah yang penting. Kalau kita tak nak mikroorganisma ni ada, mikroorganisma yang kotor lah kan, bakteria semua tu ada dekat makanan kita kan. So boleh menyebabkan keracunan makanan. So kita nak elakkan benda-benda tu. So kita pun basuhlah semua alatan kita sebelum masak, lebih-lebih lagi sebelum masak. So supaya jawapan lebih tepat, supaya alatan kita bebas daripada mikroorganisma. Okay, so that all our equipments, all of the equipment are free from microorganisms. Lalu cuci apa kan? Sebelum kita nak makan pun cuci tangan kan. So sebelum nak masak pun kita basuh semua tu. Semua supaya bersih dan juga bebas daripada, yang lebih tepatnya bebas daripada mikroorganisma lah. Sebab yang kotor-kotor tu lebih banyak mikroorganisma kan. Bakteria lah, fungi ke. So, soalan seterusnya. Adakah tempe akan terhasil kalau langkah 2 ni, rendam kacang soya dalam air hingga kembang, kemudian rebus hingga mendidih dan buang kulitnya, tidak dilakukan? Possible tak tempe tu jadi kalau dia tak rendam kacang soya tu dalam air sampai kembang? Lepas tu dia tak rebus sampai mendidih, lepas tu dia tak buang kulit dia. Dia terus rebus semua. Dia terus rebus langkah ketiga dan keempat ni. Rasanya jadi tak tempe tu? Fayat, rasa jadi tak? Kenapa? Macam mana? Apa tadi? Rasanya tempe tu boleh tak jadi tempe? Ke siapa-siapa? Nabil. Tak jadi. Tak jadi. Kenapa? Belum lagi. Soalan tu yang kedua. Maknanya tak jadi lah. Tak. Okay, betul. Sebab langkah kedua tu lah langkah yang kira penting lah juga. Ya. Macam tempe ni kan kita buat dia apa tu? Ferment. Kita tapaikan dia kan. Kita tunggu dia lama, simpan dia lama baru dia dapat jadi tempe tu kan. So untuk tu kita gunakan pertolongan daripada mikroorganisma untuk dia jadi tempe. So kalau kita nak, bukanlah mikroorganisma yang tadi kita kita sebelum masak tu. Ni mikroorganisma yang baik lah, maknanya bakteria baik yang boleh membantu jadikan tempe tu tempe. Sebab tu bau tempe pun dia macam ada tengik-tengik kan, sebab dia apa tu orang panggil? Tapai tapai ke apa lah. Dia simpan tempe tu lama dekat tempat yang gelap supaya mikroorganisma dalam tempe tu boleh jadikan dia tempe. Okay. Cikgu dah terangkan tadi. Cuba bagi jawapan yang tepat untuk terangkan kenapa kita cakap tak boleh jadi tempe kalau langkah 2 tu kita tak buat. Zarif. Boleh tak? Tahu tak jawapan dia? Siapa nak jawab? Siapa yang tahu? Hari tu jawab apa? Semua tak nak jawab. Amirah nak jawab?
Okay, tak apalah. Okay, so kenapa kita cakap, kenapa cikgu tulis no tempe? Tidak. Kenapa jawapan kita tidak? Sebab kalau kita tak rendam kacang soya dalam air hingga kembang, lepas tu kita rebus dia sampai mendidih dah buang kulitnya, kita tengok dekat langkah 4 ni. Dia letak yeast, ragi, tabur ragi, sprinkle yeast. Maknanya untuk yeast tu adalah mikroorganisma yang baik lah untuk kita buat tempe, untuk membantu jadikan tempe tu. Jadi untuk mikroorganisma hidup, dia perlukan apa? Nafas. Menafas. Macam mana bakteria boleh membiak dengan banyak? Cuba fikir dekat kita buat dulu, pernah tak buat apa tu eksperimen dekat roti tu? Pernah. Apa yang korang letak untuk ada mikroorganisma atas roti? Yeast. Ada yang tak yeast ke? Rasanya kot. Oh ada ya ke? Kan kita kena letak tangan kita kan dekat atas roti sebelumnya. Okay. Kan dekat macam eksperimen yang roti tu, dia akan bagi roti kering, roti satu lagi roti, kita sprinkle air. Ingat tak? Ada tak? Ada. Okay. Jadi mana yang lebih cepat pertumbuhan kulat dekat atas roti? Roti Yang ada air. dihabiskan dengan air. Yang ada air kan? Betul. So maknanya yeast ni pun adalah mikroorganisma. So mikroorganisma ni dia memerlukan air untuk hidup. So itu sebablah mana-mana kawasan yang lembap ke apa, memang akan ada banyak mikroorganisma. Banyak yang akan tumbuh lah. Sebab dia nak kawasan yang lembap untuk dia hidup. So jawapan yang tepat dekat sini kita boleh cakap yeast ni lah. Ragi tidak boleh tumbuh di kawasan bertumbuh di tidak boleh bertumbuh dalam kacang soya yang kering. Ataupun boleh cakap lah kacang soya yang kekurangan air ke, boleh je cakap macam tu. Yang tu pun boleh dapat markah. So kalau macam ni, ingat je, yeast tu mikroorganisma. So dia perlukan air untuk hidup. Sebab tu adalah tempat yang dia selesa lah untuk dia hidup. Yeast could not grow in dry soybeans. Okay. Alamak, dah nak habis. Okay, next. C. Proses menghasilkan tempe menggunakan sesudu ragi mengambil masa 4 hari. Manakala dua sudu mengambil masa 2 hari. Jadi, nyatakan satu hipotesis bagi penyataan di atas. Siapa nak jawab? Siapa yang nak volunteer jawab? Kalau tanya mesti tak ada orang. Inilah. Akid. Apa hipotesis dari penyataan tadi? Proses menghasilkan tempe menggunakan sudu ragi mengambil masa 4 hari manakala dua sudu mengambil masa 2 hari.
semakin banyak sudu, semakin sekejap proses menghasilkan tempe. Betul. Bagus Akid. Maknanya semakin banyak semakin bertambah ragi, sudu ragi tu yang digunakan semakin pendek masa yang diambil ataupun tempoh masa yang diambil untuk penghasilan tempe. Untuk penghasilan tempe. So, siapa yang jawab in English boleh jawab. The more the yeast is used, Semakin tambah ragi yang digunakan. Faham tak? Ke ada yang tak faham? saya. Oh, faham. Faham. Okay, Sakif tadi faham tak? Paham. Faham. Okay, bagus. The more the yeast is used, the shorter the time to produce the tempe. Okey. Ni soalan senang je ni. Berikan contoh makanan lain yang menggunakan ragi dalam perbuatan. Apa lagi Roti. makanan yang ni? Roti. Tapai. Roti, tapai. Apa lagi? Kita dengar dah. Cikgu, ragi tu apa? Astagfirullahaladzim. Apa tu? Apa lagi? Semualah sebenarnya, semua yang kita masak macam donat, kek, tu pun ada sesetengah. Donat tu je kita akan guna yeast. Kek pun adalah sesetengah kek untuk dia naikkan kan. Macam kalau kita buat roti, siapa kat sini pernah buat roti? Kalau pernah buat roti Tak tu pernah. tahu lah. Tak pernah? Bolehlah try. Sebab kalau nak tengok kan macam mana yeast tu, ataupun nak tengok macam mana yeast tu bertindak, kita try buat satu dough. Tengoklah dekat dalam YouTube ke dalam Google ke. Lepas tu dough tu tepung air butter lah macam biasa, and then kita letakkan yeast tu, and then kita akan tinggalkan dough tu bertutup untuk yeast tu mengembang. So nanti korang boleh tengok bila lepas sejam kita dah tutup dough tu, yeast tu akan mengembang, dia akan jadi besar. So selalu nampak orang lepas tu baru dia orang uli, jadilah roti. Sebab yeast tu yang akan buatkan lagi dough tu kembang, kenyal. Barulah lagi sedap lah macam tu. Apa lagi? Kicap pun ada letak yeast juga. Kicap. Kicap. Apa lagi ya? Itulah. Biskut pun ada juga orang buat yeast. Apa lagi? Yang perempuan-perempuan kot yang selalu rajin, Hana dengan Amira, Ifah pernah masak, pernah buat kek ke apa kan, ada yang gunakan yeast. Yeast ni dia sedikit berbau lah. Selalu kita panggil yeast lah, tapi dalam bahasa Melayu dia yeast tu Y-I-S. Kalau dalam ni ragi, panggil macam tu. Okay, so semua faham apa yang hari ni. Ada yang nak tanya, yang soalan lain yang tak berapa nak clear ke, cikgu terangkan lagi sekali. Faham, cikgu. Ada? Okay, faham. Faham. Okay, bagus. Alhamdulillah. Hari tu belajar sampai apa? Sampai mana? Sampai subjek topik mana?
Ada tu gerhana. Okey. Kalau lepas ni cikgu bagi games boleh? Boleh. 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 Semua macam dah ngantuk je. Tak. Tak Okey, bagus. Tak. Okey, kejap. Salah Okey. Okey, nah cikgu bagi link. Okay, kita tunggu semua masuk dulu. Ada berapa orang kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, lagi 3 orang. Dua lagi. Siapa lagi tak masuk? Ah, 9:05 kita start. Minum air dulu ke apa ke? Okay, semua dah masuk Okay, kita start 9:05 Rehat 3 minit tu, awak nak minum air ke, nak pergi toilet ke? Okay, 1 minit lagi kita nak start.
Okey. Okey, cikgu start 1, 2, 3. Okey. Apa menang tadi? Okey. Fayat nombor 1, nombor 2 Nabil Wafi, nombor 3 Ifah.
Okay, bagus. Tahniah. Susah ke soalan dia? Senang je kan? Senang senang sikit lah. Susah sikit. Susah sikit. Pasal apa yang susah tu? Pelajuan lah. Pelajuan. Dengar tahun pula. Topik sebelum ni topik gerhana Ada masalah tak dengan topik tu? Mungkin nak refresh balik, kita tengok video sama-sama ke? Boleh? Semua orang masih ngantuk lagi. Nak tengok video untuk kita refresh topik gerhana. Boleh. Boleh? Boleh. Okay. Sekejap Kita masuk sini. Okay, so yang hari tu semua belajar ada gerhana matahari, gerhana bulan. Betul kan? Ya. Betul, okay. So, cikgu start. Tak je lah nak share video gerhana matahari. Tak berapa nak dengar lah. Tak berapa nak dengar. Tak dengar sangat. Tak dengar sangat. Jap. Cikgu try. Pakai cumi mata hitam kamu. Sekejap, cikgu start balik. Matahari tidak. Okay, Cik ni dengar tak? Jeff menjawab, mungkin dia disebabkan oleh Okey. bulan yang melindungi matahari. Kemudian Eddie memberitahu Jeff, tidak, kerana tiada satu awan pun di langit hari ini. Jeff berkata, lihatlah, seseorang telah menggigit sebahagian matahari. Kedua-duanya berlari ke arah ibu Jeff. Jeff bertanyakan ibu, apakah yang terjadi pada matahari? Ibu menenangkan mereka dan berkata, jangan bimbang nak, ia hanya gerhana matahari. Pakai cumi mata hitam kamu dan kamu berdua boleh melihat gerhana matahari dengan selamat tanpa merosakkan mata kamu. Gerhana matahari berlaku apabila matahari, bulan dan bumi berada dalam garis lurus dengan bulan berada di antara matahari dan bumi. Apabila cahaya dari matahari bergerak dalam garis lurus, bayang-bayang bulan jatuh pada bumi, membentuk bayang-bayang yang gelap dan bayang-bayang separa gelap. Apakah yang dimaksudkan dengan gerhana matahari separa? Gerhana matahari separa berlaku apabila matahari dan bulan tidak betul-betul segaris dan bulan hanya melindungi sebahagian kecil daripada matahari. Apabila bulan beredar dalam orbitnya mengelilingi bumi, lebih banyak bahagian matahari yang akan dilindungi oleh bulan. Jadi, bahagian matahari yang cerah kelihatan berkurangan secara perlahan-lahan. Semasa gerhana matahari, matahari tidak boleh dilihat kerana bulan telah melindungi sinaran matahari sepenuhnya. Kini, langit menjadi gelap sepenuhnya. Ketika bulan terus mengelilingi orbitnya, matahari mula menjadi lebih cerah secara beransur-ansur. Akhir sekali, matahari tidak dihalang oleh bulan lagi dan langit kini menjadi terang kembali. Okay, so kita tengok gerhana bulan pula. Nanti cikgu explain juga. Sekumpulan besar pengunjung berkumpul di padang bersebelahan planetarium. Mereka sedang menunggu untuk melihat gerhana bulan. Sarah dan Alex menyertai orang ramai. Sarah berkata, terdapat bulan penuh malam ini dan nampaknya gerhana akan bermula pada jam 8.30 malam dan dijangka berakhir sekitar 12.30 pagi. Alex bertanya,
Apakah yang dimaksudkan dengan gerhana bulan? Gerhana bulan adalah satu fenomena semula jadi yang berlaku apabila seluruh atau sebahagian daripada cahaya matahari dihalang oleh bumi. Ini berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus dengan bumi berada di tengah-tengah di antara matahari dan bulan. Cahaya dari matahari bergerak dalam garis lurus. Cahaya tidak boleh melalui bumi, jadi ia membentuk satu bayangan. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Apabila bulan memasuki kawasan gelap penuh, tiada cahaya yang jatuh pada bulan. Bagaimanakah rupa bentuk bulan apabila ia memasuki kawasan gelap penuh? Sebahagian dari bulan yang memasuki kawasan gelap penuh tidak dapat dilihat. Pada mulanya, bayang-bayang bumi melindungi sebahagian kecil daripada bulan dan kemudian lebih banyak kawasan bulan dilindungi. Bayang-bayang bumi akhirnya melindungi bulan sepenuhnya dan ia kelihatan kemerah-merahan. Ketika bulan bergerak keluar dari bayang-bayang bumi, cahaya dari bulan boleh dilihat semula. Bagaimanakah gerhana bulan penuh berlaku? Jika keseluruhan bulan terletak di kawasan gelap penuh, gerhana penuh dapat dilihat. Bagaimanakah gerhana bulan separa berlaku? Jika hanya sebahagian daripada bulan terletak di kawasan gelap penuh, gerhana separa dapat dilihat. Okey. Hari tu siapa bulan Mei hari tu ada tak dengar masuk tu? Assalamualaikum. Ada. Ada tak dalam bulan 5 hari tu, Mei? Tak tahu lah, tak ingatlah bulan berapa hari bulan. Ada fenomena gerhana bulan. Ada tak masuk berita, baca berita pasal tu? Ada. 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 Siapa yang duduk dekat luar tengok tengok gerhana bulan? Tapi bukan boleh tengok dari Amerika je ke? Ya cikgu pun tak pasti, tapi cikgu pun masa malam tu cikgu keluar juga nak tengok. Kita boleh nampak sikit lah, tapi tak adalah nampak macam betul-betul yang macam diorang nampak dalam TV tu kan. Mana ada satu yang tu. Alam merah. Warna merah? Oh tu warna merah tu oh yang hari tu lah kan, 26 Mei tu tahun lepas. Dia dia gerhana bulan berdarah orang panggil sebab dia warna merah. Ingatlah pasal apa. Tapi ada satu video ni yang macam tahun lepas cikgu yang kita ni. Sekejap cikgu share. Tapi semua faham tak topik gerhana ni? Senang faham ke susah sikit nak faham? Senang. Faham. Faham. Okey. Bagus. Adalah saja je nak share dekat sini. Sekejap. Oops. Susu dan koko berkrim Dwi Lapis diiringi dengan rasa rangup 2 berbola wafer kecil yang menakjubkan. Okey, kita dah jumpa dah. Ni yang tadi kata dari Amerika je. Baguslah. Amerika, Eropah, Afrika Utara.
Kita ni ibarat kita pun dengan Indonesia lebih kurang je lah kan. So dia akan panggil total lunar eclipse untuk gerhana bulan ni lah. Lepas tu November ni tak ada lagi. So ready lah kalau pokok dari sini kita boleh nampak. So ni tahun yang sama. Okay. Oops. Okay, sekejap nak tambah masa lagi. Korang kata apa? Faham kan? Cikgu nak bagi inilah lagi games lagi lah untuk habiskan hari ni. Sebab exam tadi kita dah bincang habis kan? Tak ada apa-apa dah. Sebab semua orang dah faham. So cikgu nak bagi untuk ni lah. Ini pun okey juga. Semua main game boleh tak? Last. Boleh. Okay, bagus. Last. Sekejap, cikgu pergi buat. Okay. Masa 10 minit. Baiklah. Okay, masuk last. Saja je. Tadi sebab kata faham kan gerhana. So next week kita boleh start topik yang baru. Okay, dah penuh 9 orang je kita start. Cikgu lupa nak bagi ID. Ada masalah nak masuk dalam ni. Cikgu lah first time. Sekejap.
Okey, lagi 2 orang je. Okey, seorang lagi. Mana Nabil, Ayat, Arif, Amirah, Ifah. Okey, Jun. Okey, kita start